أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله
الله يا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Ayat 146 surah Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami telah berikan kepada mereka itu kitab, yakni kitab Taurat dan kitab Injil. Mereka mengenalinya, yakni mengenali sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, dan sesungguhnya segolongan daripada mereka menyembunyikan kebenaran itu sedangkan mereka mengetahui. Ayat 186 ni menceritakan tentang ahli kitab. Sebelum Nabi SAW diutus, sebelum kewujudan Nabi SAW, mereka sudah mengenali sifat-sifat baginda alaihi salatu wassalam yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab yang mereka miliki.
mereka mengenali Nabi SAW macam kenal anak sendiri, macam kenal perangai anak kita. Kita ada seorang anak, dua orang anak, tiga orang anak, kita kenal perangai anak kita seorang-seorang. Mereka pun kenal Nabi SAW macam kenal anak, kerana mereka sifat-sifat baginda sudah dijelaskan oleh Allah dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Kata Imam Abdullah ibn Salam, kata Sayyiduna Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, salah seorang ulama di kalangan Yahudi yang memeluk Islam di Madinah, laqad araftuhu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni wa ma'rifati li Muhammadin ashaddu. Sesungguhnya aku mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam ketika aku melihat baginda sebagaimana aku mengenali anakku sendiri, dan kenalnya aku kepada Muhammad lebih daripada kenalnya aku kepada anak aku. Ini kenyataan Al-Imam Sayyiduna Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Kenapa dikatakan sedemikian? Bila dia kata lagu tu, orang tanya dia, kata dalam sawi, kenapa engkau kata engkau kenal Muhammad lebih daripada kenal anak engkau sendiri? Dia kata, kerana saya kenal anak saya secara sangkaan. Kerana kemungkinan saya kenal anak saya melalui cerita orang. Tetapi saya kenal Nabi Muhammad SAW melalui berita yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam kitab yang saya pelajari. Maka yang Allah bagi tahu tu lebih daripada orang bagi tahu. Saya nak kenal perangai anak saya kena tanya kawan saya. Anak saya ni macam mana? Mungkin kenal kawan dia yang habaq kat kita. Tapi kita dikenal Nabi Muhammad kerana Allah bagi tahu di dalam kitab yang mereka jumpa. Maka sudah tentu yang Allah bagi tahu itu lebih betul daripada yang orang lain bagi tahu. Lalu kata dia, kenal saya kepada Muhammad lebih daripada kenal saya kepada anak saya. Namun walaupun mereka dah kenal, tapi mereka sembunyi kebenaran yang mereka tahu. Mereka menolak kebenaran itu dan mereka sembunyi daripada orang lain. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sekumpulan daripada mereka menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedangkan mereka mengetahui. Lalu Allah menyambung dalam ayat 147, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhanmu, maka jangan kamu menjadi di kalangan orang-orang yang syak, di kalangan orang-orang yang ragu. Jangan kita duk fikir lagi benda-benda ni nak ikut ke tak ikut. Bila ianya kebenaran, tak boleh kita syak dan kita tolak. Contohnya judi itu haram. Jelas-jelas dalam Quran, jelas-jelas dalam hadis. Maka jangan kita duk kata boleh kot zaman lah ni. Jangan kita duk ragu kepada perkara yang benar, yang sabit dan disepakati oleh seluruh ulama. Sehari dua ni kita tengok dalam grup WhatsApp, ada dalam Facebook, YB kita duk bercakap tentang judi. Menyarankan agar judi di negeri kita ini dihapuskan. Itu satu saranan yang baik, sesuai dengan apa yang Allah sebut, fala takunanna minal mumtarin.
Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu daripada Allah Tuhanmu. Jangan kamu jadi orang yang syak, ragu terhadap kebenaran itu. Jadi judi ini tak mana pun haram. Maka bila ada suara-suara daripada pemimpin-pemimpin kita yang berhormat kita bagi cadangan yang baik itu, kita perlu setuju dan kita mendoakan agar Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada orang yang mengajak manusia menolak judi dan menolak segala yang Allah haramkan. Yang tu tak gaduh duk fikir dah boleh ke tak boleh, kok zaman lah boleh ke tak. Yang tu menjadi kewajipan siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, mengaku diri dia Islam, untuk mengingkari perkara-perkara haram seperti judi dan sebagainya, yang ada kuasa ingkar dengan kuasa mereka, yang tak ada kuasa dengan kuasa, dengan tangan atau kuasa, ingkar dengan lidah mereka, yang tak mampu dengan lidah, ingkar dengan hati mereka, benci kepada benda yang Allah benci, suka kepada benda yang Allah suka. Kerana kebenaran itu jelas datang daripada Tuhanmu, kamu jangan jadi orang yang ragu terhadap kebenaran. Ayat 147 surah Al-Baqarah. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu daripada Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, jangan kamu jadi orang yang ragu terhadap kebenaran. Benda ni walaupun aku tu betul nak terima ke nak tolak atau tahu kata betul, jangan duk cari pasal duk tolak, ragu. Kerana kita semua nak mati. Orang mati yang berjaya bila disoal malaikat, wa ma imamuka wal Qur'anu imami, siapakah imam kamu masa kamu hidup di dunia dulu? Siapa imam kamu? Apa itu imam? Ikutan. Wa ma imamuka, apa yang kamu ikut dulu? Jawapan yang membahagiakan kita dalam kubur bila kita jawab wal Qur'anu imami, Al-Quran tu ikutanku. Jadi salah satu yang Quran bagi tahu yang kita kena ikut, yang ni haram, yang ni boleh. Maka setiap orang yang mengaku dirinya Islam, tak kira ada parti ke tak ada parti apa pun, dia kena setuju benda baik, tak setuju benda tak baik. Dia kena setuju yang Allah redha dan Rasul redha, dia tak boleh setuju dengan benda yang Allah dan Rasul tak suka. Salah satu yang Allah dan Rasul tak suka, judi. Judi ini Allah tak suka, Rasul tak suka, alim ulama pun tak suka. Maka judi ini sepatutnya ditolak. Kadang-kadang orang Islam pergi main judi, belum puasa main lagi. Jadi kita dapati bahawasanya ada suara-suara yang menyarankan agar perkara yang Allah tak suka itu disekat dan dihapuskan. Maka kita setuju cara kita. Kita setuju cara kita, mereka setuju cara mereka. Kita kena tidak boleh syak benda yang jelas-jelas merupakan ianya satu kebenaran. Jadi kita ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada sahabat-sahabat kita yang telah bersuara dan menyarankan agar judi itu ditiadakan, dan mudah-mudahan dia menjadi satu amalan yang pahalanya besar di akhirat kelak. Allah sebut jangan ragu kepada benda benar. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhan engkau, maka jangan kamu jadi orang yang syak, ragu. Kamu kena yakin benda benar itu adalah
penyelamat seluruh manusia yang menghayatinya. Mengikut kebenaran itu nak menyelamatkan kita, nak menyelamatkan siapa saja. Yang menolak kebenaran itu akan menempah keburukan di mana saja dia berada. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang melakukan perkara baik, maka kebaikan itu membawa keuntungan kepada dirinya. Siapa yang terlibat dengan benda buruk, keburukan itu akan membawa malapetaka, bahaya ke atas dirinya sendiri. Seterusnya Allah berfirman, walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ayat 148. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Selepas Allah habaq kat kita, bila kamu tahu benda tu benar, ianya datang daripada Allah, kamu jangan ragu. Allah Ta'ala peringat, tang mana kamu duduk, kamu akan mati. Yang Allah tak bagi kita ragu dengan kebenaran, tak bagi kita tolak kebenaran, suruh terima kebenaran, kerana semua kita akan dihimpunkan pada hari kiamat dan dibalas menurut amalan kita. Beruntunglah orang yang hidupnya mengenali kebenaran dan menerima kebenaran. Rugilah orang yang hidupnya mengenali kebenaran tapi menolak kebenaran. Pasal kita nak mati tu yang Allah Ta'ala suruh kita ikut benda betul. Allah Ta'ala peringat dalam ayat berikutnya, yang aku suruh hampa jangan duk ragu, jangan duk syak, jangan duk tolak benda betul ini, kerana hampa nak berjumpa aku akhirat besok. Aku nak bagi benda istimewa kepada kamu, maka kamu terima kebenaran itu. Kalau kamu tak terima, kamu tunggu jumpa aku esok, kamu jaga. Allah Ta'ala peringat dalam Fatihah, Maliki Yaumiddin, Raja yang menguasai hari perhitungan dan pembalasan. Allah peringat dalam ayat, Iza zul faman ya'mal misqala darratin syarran yarah. Siapa buat benda buruk walaupun kecil, Allah balas balik. Dia akan lihat akibat daripada perbuatannya. Maka setelah Allah pesan kebenaran itu daripada Tuhan kamu, kamu jangan jadi orang yang ragu. Allah sebut walikullin wijhatun huwa muwalliha. Bagi setiap umat itu ada arah yang dia menghadap ke arahnya. Setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Ada kiblat ke Baitul Maqdis, ada kiblat ke Kaabah. Kita umat Nabi SAW, kiblat kita ke Kaabah bermula daripada pertukaran kiblat sehingga hari kiamat. Kemudian Allah sebut fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu dalam melakukan kebaikan. Bukan berlumba cari duit, bukan berlumba buat rumah yang mewah, bukan berlumba cari pangkat yang besar. Semua tu boleh dapat, tapi hak tu nak kena tinggal. Pangkat besar pun nak kena tinggal. Masa hidup orang panggil dia Tan Sri, masa mati orang baca talqin, orang tak tepi Tan Sri tu. Nama dia Tan Sri Fulan, masa mati orang kata wahai Fulan ibni Fulan. Walaupun masa hidup gelaran dia panjang, wahai yang berhormat Tan Sri sekian-sekian, tak ada dah. Yang berhormat dah tak sebut dah lepas mati. Orang tu imam baca talqin panggil nama. Gelaran kita yang hebat itu kita tinggalkan masa kita mati. Rumah kita yang mewah itu kita tinggal lepas kita mati. Kereta kita hak mahal, duit kita banyak, kita tinggal. Yang beruntung orang yang berlumba-lumba mencari kebaikan. Rumah yang dia bina, dia jadikan tempat baik, tempat buat kebaikan banyak-banyak.
Kereta yang dia beli, dia bawa pergi tempat kebaikan banyak-banyak. Gelaran yang dia dapat, dia bantu orang untuk buat baik banyak-banyak, hak tu betul untung. Untung bila keduniaan yang kita miliki, kita jadikan ia penyebab kepada dapat pahala. Maka disebut sini fastabiqul khairat. Bersegeralah kamu, berlumba-lumbalah kamu, bertandinglah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Ayat ni ringkas tetapi memberikan satu panduan yang istimewa dan ganjaran yang istimewa. Sebahagian orang duk pulun kerana dunia, duk berlumba dunia. Duit hang 10 bilion, duit aku nak pergi jadi 20 bilion, banyak pada duit hang. 10 bilion, 1 juta bilion, semua tu kena tinggal, mati. Rumah kamu harga 1 juta, rumah saya harga 2 juta. Duk berlumba-lumba, rumah siapa lebih mewah. Kereta kamu 200,000, kereta saya 500,000. Tak salah kalau kita buat kebaikan dengan kemewahan kelebihan yang kita miliki. Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Qul kul ma syi'ta walbas ma syi'ta ma akhta'atka khaslatani sarafun wa makhilah." Pakailah apa kamu nak, makanlah apa kamu nak makan. Nak makan ikan tambang kiat ke, nak makan udang besar ke, nak makan ikan sekilo RM2 ke, nak makan ikan sekilo RM200, boleh. Makan mahal boleh, murah boleh. Nak pakai baju selai RM5, nak pakai baju selai RM500, boleh. Kalau kamu mampu. Cuma jangan kena dua perangai. Satu membazir, kedua belagak. Makan mahal belagak. Kereta mahal belagak. Pangkat besar belagak. Belagak tu yang Allah tak suka. Dan membazir. Makan boleh dah sepinggan. Nak buka puasa sepinggan cukup dah. Dia pergi beli seperiuk. Bazar Ramadan tu dia round penuh jari dia beli. Makan sikit lah. Hak lain bagi kat nak dengan kat yam. Arnab dengan ayam. Beli sampai 3-4 bungkus, makan sebungkus, 3 bungkus buang sampah. Itu Allah Ta'ala tak bagi. Dalam suratul Isra, Allah berfirman, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Dalam suratul Isra kata, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu adik-beradik syaitan. Orang yang dekat dengan Allah, sifat dia tengah-tengah. Apa makna tengah-tengah? Apabila dia belanja, tak terlalu boros dan tidak terlalu kedekut. Allah sebut dalam Quran, waja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang sederhana. Dalam suratul Furqan, di akhir suratul Furqan, Allah sebut sifat ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang hamba-hamba kepada Allah yang maha pemurah. Di antara sifatnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu, orang-orang yang apabila menginfakkan, membelanjakan apa yang mereka miliki, lam yusrifu, mereka tidak berboros, berlebih-lebihan sehingga ke tahap membazir, walam yaqturu, dan mereka tidak kedekut, genggam sangat. Duit ada untuk beli makan sok, dah dia tak mau beli. Dia pergi ambil di masjid. Masjid mana yang orang buat nasi buka puasa? Masjid Batu 17.
Masjid Gurun, Masjid Guang. Tak apa, aku nak pergi buka puasa itu. Habis buka puasa kenyang dah. Duduk cedok awak balik makan sok pula dah. Orang jamu buka puasa dia ambil berdua-dua. Dia kata buka puasa, sok pun aku nak ndak juga. Duit hang pergi mana? Taruh beli kuih raya lah. Oh, duit dia simpan nak taruh beli kuih raya. Orang jamu buka puasa, dia lejak sampai sok. Kalau AJK masjid tu masak nasi buka puasa lebih tak kata. Kalau AJK masjid tu bajet, hari ni orang mai buka puasa 100 orang ni. 100 orang sekian belanja. Maka tukang masak tu masak untuk 100. Kita kata 101. Pasal apa? Satu lagi aku nak bungkus balik rumah. Dalam Quran sebut, nanti saya baca dalam surah apa. Kalau orang panggil kita pergi makan kenduri, kita bungkus hak kenduri itu balik, haram. Kerana kita pergi makan kenduri itu untuk tuan rumah jamu makan di situ, bukan dia bagi awak balik. Nanti kita baca surah tu. Kecuali kalau tuan rumah kata, hak ni beda makan, hak ni beda awak balik. Ni makan, ni awak balik. Dulu kita kecil-kecil dulu, lah tak ada dah. Bila makan kenduri, siang sampai berlambak. Kalau hak main makan kenduri tu 50 pasang, laki bini, laki seorang, bini seorang, main makan kenduri 50 pasang, mana 100 orang dah. Anak lagi dia bawa, anak 2 ke seorang ke 3, campur-campur. Kalau panggil makan kenduri, satu kampung 100 buah rumah, dia kena siap kurang-kurang pun 200 orang, 300 orang, 500 orang biasanya. Pasal laki, bini, anak banyak. Zaman tu, musim dan zaman tu memang tak macam dengan zaman lah. Zaman tu siapa pergi makan kenduri bawa siang. Dalam tu ada gula. Siang pula 5 tingkat, 4 tingkat. Gula setingkat, kosong 4 tingkat. Kadang dia bodoh 3 tingkat lah. Pasal apa? Pasal tuan rumah pun tahu dah, kalau bagi makan kenduri 500 orang kena siap 1000. Pasal apa? 500 lagi beda bulan siang. Dia lantik seorang pegawai siang. Bahagian gedohok lain, bahagian basuh pinggan lain, bahagian siang seorang dua. Ni beda buang gula, buang apa, dia buh dalam tu. Ni beda ganti balik, buh gulai apa semua. Zaman tu kita pergi makan kenduri, kita bawa siang, kita bawa balik siang. Siang pun budak-budak ni bukan tahu lah, menentang apa siang lah. Tak ada lah ni. Zaman tu kita bawa pergi, kita bawa balik. Lah bukan lagu tu dah. Lah bawa sampul. Sampul pun kadang ada syekh tu dia kata bawa 2. Ni RM2, ni RM5. Salam dengan tuan rumah jangan bagi, dia kata. Makan tengok tu. Tak sedap, suar RM2. Sedap masuk RM5. Tu dia melawak, tak ada orang buat aku tu. Jadi lah ni bukan orang jenis bawa siang bawa balik lah, tak ada. Jadi makan tuan rumah jamu. Nak makan sepinggan, nak makan sekawah, di situ lah. Saya sedap nasi kenduri ni. Tak pernah jumpa Orang lain sepinggan, saya 5 pinggan. Tak apa, tuan rumah tak kata apa. Nak makan sepinggan pun boleh, nak makan sekawah pun boleh. Lagi sedap, makan. Tapi bila kita bungkus balik, tuan rumah tak setuju. Aku jamu tak ni, kalau hang bungkus, ni orang belakang mai. Maka menyebabkan kita ambil hak orang. Nanti kita baca ayat Quran tu. Ada satu ayat dicerita kalau kita pergi makan kenduri, kalau tuan rumah jamu dekat makan tempat kenduri, kita ambil balik tanpa pengetahuan dia, tanpa persetujuan dia, kita dah mengambil benda yang telah dilarang. Surah apa? Mumtahanah ke apa? Saya mengaji dalam kitab tafsir dulu. Jadi berhati-hati kita pergi makan more. Kalau orang tuan more kata, nah ambil nasi ni, boleh makan sok, ambil.
Kalau dia ni untuk makan moral saja, cukup-cukup, kita duk pergi ambil, kita tak kena. Oh, saya bagi duit ni, saya beli, saya bayar. Bukan tempat jual beli. Kenuri bukan tempat jual beli. Kalau betul dia nak bayar, saya nak ambil, saya bayar duit, pergi bazar Ramadan. Bazar Ramadan, suar banyak mana, dia bagi ke kita. Suar RM1, bagi secara RM1, suar 10, bagi 10. Lagi banyak duit kita suar, satu bonek kereta boleh beli. Jadi, kita nak kena memikirkan yang mana satu orang jamu tempat kenuri, yang mana satu orang benak kita bungkus balik rumah kita. Seperti zaman dulu, lain. Zaman dulu, kita buat PCR, kita buat balik barang. Pasal tuan kenuri tu pun lagu tu. Zaman dulu pula ada style bantu-membantu. Rumah siapa nak kenuri, ni rumah kau ni. Aku buah hulu 1 tin. Aku susu 15 tin. Aku gula 10 kilo. Tuan kenuri tu nak buat kenuri, modal dia sekian. Oh, adik-beradik dia, orang kampung dia pakat tolong mai hantar. Tulis nama pula tu. Saya ingat mak saya buat kerja aku tu. Anak ni nak kenuri. Kawan ni buat mai buah hulu 1 tin. Tulis. Karah 1 tin. Tulis. Tulis tu untuk apa? Esok-esok, setahun lagi, 10 tahun lagi, kalau kita hidup, kot-kot dia kenuri, kita berasa nak balas balik, nak beli, pi kat dia juga. Kerana masa kita kenuri dulu, dia buat mai kuih ni, buat mai kuih ni, buat mai muruku lah. Muruku clean. Tak apa ada Melayu ni. Buat mai kuih loyang lah apa. Tulis. Habaq lah. Rumah kau ni, dalam duk tulis-tulis tu ada hamba Allah tak mai kenuri. Oh, dia ni tak main, jaga ni aku. Kenuri dia aku tak pi lah. Ada juga orang kampung buat perangai gitu. Dia buat kenuri nak bagi orang main kat dia, orang tak main dia tulis, muka kau ni aku tak orang pi, tak main rumah aku. Itu masalah pula. Kawan tu tak main kadang-kadang uzur, kadang-kadang kena kenuri tang lain dulu, tak dan musim kenuri kadang sehari kenuri 7 tempat. Hak aku tepi rumah lagi, hak kolam nerang lagi, hak pi Ipoh lagi, mana nak ada pi ke semua. Musim tak kenuri tak apa. Jadi kita dapati bahawasanya macam mana boleh kena kot kenuri tu? Hilang dah cari tak jumpa layan. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu dalam buat kebaikan. Jadi buat kebaikan ni kita buat baik, orang tak balas balik pun Allah dah janji nak balas. Orang tak berterima kasih pun Allah berterima kasih kalau kita buat baik. Quran kata ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah orang yang tak minta upah kepada kamu. Mereka itu orang yang mendapat petunjuk. Dalam surah pagi Jumaat sebut wala syukura. Tidak mengharapkan balasan kepada manusia dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih daripada manusia. Manusia balas balik kebaikan aku, dia dapat pahala. Manusia ucap terima kasih, dia dapat pahala. Kalau dia tak balas kebaikan yang kita berikan, dia tak ucap terima kasih, Allah akan balas dengan kebaikan dan Allah berterima kasih kepada kita. Kita beli di pasar Ramadan cucuk, bagi kepada jiran kita bila buka puasa. Terima kasih pun tak. Kok esok dia nak bagi cucuk dia kat kita. Tak juga. Jiran kita ni jenis balas terus hak kita. Bukan dekat cucuk dengan pinggan-pinggan dia tak hantar balik, dia balas dengan pinggan sekali. Kita dalam hati, aku bagi cucuk buh dalam pinggan, cucuk dia telan, pinggan dia simpan kat dia. Duk esok tak boleh bagilah buh dalam pinggan ni, kena buh dalam plastik lah. Dia pergi beli cucuk pula, dia kata buh dalam bungkus petas lah. Aku tak mau buh dalam pinggan lah, saya pinggan aku tak main balik lah. Ada jiran buat perangai lu tu, terima cucuk daripada orang tak bagi balik. Kalau kamu sudah berbuat baik, jiran kamu tak buat baik kat kamu, kamu sudah menjadi orang baik di sisi Allah Ta'ala. Tapi nak main tahap tu susah. Kita buat baik kat jiran kita, kita bagi buah pelam kat dia. Dia kot nak suar kat kita buah timun kasih biji, darian kasih biji, tak ada pasal dia kata. Jiran aku ni macam-macam aku bagi daripada dulu sampai lah.
Tak pernah dia bagi balik kat aku, terima saja. Kalau jiran kita panggil lagu tu, kita merasa nak dapat nilai yang tinggi, kita bagi juga kat dia, Allah Ta'ala tetap akan membalas. Hadis kata, isna'il ma'rufa ila ahlihi wa ghairi ahlihi fa illam yakun ahlan fa anta lahu ahlun. Berbuat baiklah kamu kepada orang baik, dan berbuat baiklah kamu kepada orang yang tak baik. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang tak baik, orang itu tak baik, kamu tetap baik. Hak ni susah. Kita dengar dalam kampung kita ada orang sakit, kita pergi ziarah dia. Walaupun dia tak nak main ziarah kita waktu sihat, waktu sakit, kita sudah menjadi orang baik kerana ziarah orang sakit. Dia sendiri tak pernah pijak rumah kita, main ziarah kita pun tak, senyum kita kat kita pun tak, apa pun tak. Tapi kita berbuat baik kepada dia, kita sudah dinilai sebagai orang baik, dan kita mendapat balasan yang baik kerana kita melakukan perkara bukan mengharapkan balasan daripada orang itu. Kalau kita mengharapkan balasan daripada dia, dia tak balas, kita tension, kita susah hati. Isteri memasak bagi sedap, tujuan dia nak bagi bini dia, laki dia puji, laki dia tak puji apa, dia tension, susah hati. Kita buka Google lah apa cara nak masak sampai tengah 2 jam. Lepas tu tak bahan bukan min lama, potong anu, potong ni, masak-masak, balik laki dia kata, awak tak sedap lah. Kan dekat tak puji, kutuk pula. Dia pun tension, lari perekam atas tilam, payau sampai menerap. Pasal apa? Laki aku kutuk, aku masak sedap. Bini nak pujian daripada laki, tak dapat, dia tension. Maka demikian juga kita dengan urusan lain. Manusia pujikan, kutuk tu belakang cerita. Yang penting Allah puji sudah. Kalau kita buat benda baik, orang yang tidak mengharapkan balasan daripada manusia, tidak mengharapkan terima kasih daripada manusia, yang penting saya buat benda baik, orang itu bahagia, senang. Kita buat baik ke orang, orang tak ucap terima kasih, biar api kat dia, aku dapat pahala sudah. Allah Ta'ala tidak membiarkan sekecil-kecil kebaikan yang kita lakukan, melainkan akan dinilai istimewa dan dibalas baik. Seperti saya dah buat contoh selalu, kita berjalan tengah jalan, jumpa ranting kayu kacau orang, jumpa paku, jumpa kaca, boleh tikam tayar kereta, tayar motor orang, jumpa ranting kona kot tengah jalan, boleh kena mata orang, boleh kena cermin kereta orang bercalak. Kita kepak ranting itu, buang, tak mau bagi menyakiti pengguna jalan itu. Tidak ada siapa ucap terima kasih kita. Sebab orang tak tengok. Kalau orang tengok pun orang tak puji. Oh hebat dia tu, kepak ranting. Kepak ranting siapa pun tak kata apa. Tapi membuang sesuatu yang boleh mengganggu pengguna jalan menempah syurga, Allah nak bagi pahala besar ke orang yang buat sedemikian. Walaupun manusia memandang itu perkara kecil. Kita berjalan tengah lebuh raya, ada tayar terguling duduk tengah tu, kita kaih tepi-tepi. Kita berjalan di kampung kita, ada lopak, kita kambuh lopak tu. Kita berjalan di jalan kita, ada kaca, ada paku, ada yang boleh menyakitkan pengguna jalan, kita buang. Allah memberi syurga kepada orang yang buat sedemikian. Janji nak masuk syurga mudah, kerana ia tanda keimanan. Walaupun yang kita buat itu tidak dinilai langsung oleh manusia. Manusia tak akan puji, tak akan kata hebat, tak kata bagus, tekat kepak rantin, nak kena mata orang. Tetapi dalam hadis kata, ra'aitu ar-rajula yataqallabu fil jannah. Aku melihat seseorang menikmati nikmat di dalam syurga kerana dia membuang sesuatu yang menyakitkan tengah jalan. Hadis kata, iman itu setinggi-tingginya la ilaha illallah, dan serendah-rendahnya imatatul adza 'anit tariq, membuang sesuatu yang menyakitkan tengah jalan. Quran kata fastabiqul khairat. Ayat ni pendek tapi bagi peluang kat kita masih hidup. Lagi kita duk hidup, tak mati, apa saja benda baik kita kena berlumba-lumba buat kebaikan. Lah musim Ramadan yang kita kena berlumba buat baik, baca Quran sebanyak mungkin, supaya kita boleh khatam. Kita berlumba sembahyang tahajud tiap-tiap malam. Kita berlumba tarawih sebanyak mungkin. Berlumba dalam melakukan kebaikan, ni musim dia yang paling utama, musim Ramadan. Kalau Ramadan pun tak duduk berlumba buat baik lagi, luar Ramadan lagi teruk.
Jadi musim la lah kita nak menghayati dan mengamalkan ayat fastabiqul khairat. Sambungan ayat panjang sikit lagi, kita berhenti tanya dulu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.